أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Liza binti Haji Muhammad Noh, Pengetua SMK Pandan Mewah. Yang dihormati penceramah jemputan Al-Fadil Ustaz Muhammad Naim bin Sa'dun, Puan Hamidah binti Osman, Penolong Kanan Hal Ihwan Murid, Encik Muhammad Hasmizi bin Hassan, Penolong Kanan Co-Curriculum, Encik Mat Taha bin Marakil, Penolong Kanan Tingkatan 6, barisan guru dan para pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur sambil mengucapkan kalimah Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurnia dan hidayahnya jua mengizinkan kita berhimpun dan bertemu pada pagi yang mulia ini sempena Majlis Ceramah Ma'ahid Hijrah 1444 Hijrah. Tidak lupa juga selawat serta salam kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di atas segala pengorbanan dan perjuangan agar menegakkan syiar Islam di segenap penjuru bumi Allah. Mudah-mudahan berkat tahun baru hijrah ini kita sentiasa dikurniakan kekuatan dan keikhlasan untuk meladani pengorbanan dan ketawaan generasi Islam terdahulu. Majlis juga berbesar hati mengalu-alukan kehadiran Tuan Penceramah Jemputan Al-Fadil Ustaz Muhammad Naim kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu dalam majlis ini. Semoga dengan kesediaan Al-Fadil Ustaz meluangkan masa pada pagi ini akan menyemarakkan lagi majlis yang penuh barakah ini. Waktu mewah yang dirahmati Allah sekalian, bagi memberkati majlis pada pagi ini, mari sama-sama kita menadahkan tangan untuk mengaminkan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan penuh khusyuk dan tawaduk kami bersyukur di atas segala nikmat dan rahmat yang telah Engkau kurniakan, di mana dengannya dapatlah kami berkumpul pada hari yang penuh berkat untuk bersama-sama meraikan Majlis Ceramah Ma'ahid Hijrah memperingati hijrah Rasulullah SAW. Ya Allah, sesungguhnya kami percaya dan yakin bahawa hijrah yang diperintahkan ke atas Rasul kami Nabi Muhammad SAW adalah satu perancanganmu yang kemas dan teratur demi memperkukuhkan kekuatan dan untuk menegakkan hak kebenaran, keadilan, kemakmuran, keamanan dan kebahagiaan. Sesungguhnya hijrah Rasulmu merupakan peristiwa agung yang kami akan hayati. Ia merupakan ilham perjuangan umat setiap zaman, mengajar erti perpaduan, keadaan menyatukan yang bertelingkah. Bersempena dengan majlis yang kami adakan ini, kami memohon supaya pengertian falsafah tentang semangat hijrah akan dapat diteruskan, sentiasa hidup di hati sanubari setiap umat, termasuk sikap, watak dan perbuatan. Ya Allah, gerakkanlah hati, amalan dan fikiran kami ke arah amalan ma'ruf, berhijrah kepada ma'ruf, berhijrah dari maksiat kepada taubat dan keinsafan, berhijrah dari kekufuran nikmat kepada bersyukur, berhijrah daripada malas kepada rajin dan bersedia berkorban, berhijrah daripada jahil kepada berpengetahuan, berkeadaan tidak baik kepada baik dan lebih baik, mengikut petunjuk pimpinanmu ya Allah. Semoga dapat menempuh hidup baru dan maju ke hadapan sesuai tujuan manusia, dijadikan sebagai khalifah di muka bumi Allah yang luas terbentang. Allahumma ya mujibad da'wat wa qadiyal hajat, peliharalah kami dan negara kami ya Allah, serta seluruh umat Islam daripada sebarang huru-hara dan ancaman musuh dari luar maupun dari dalam. Peliharakanlah perpaduan kami, perelakkanlah tali persaudaraan di antara kami. Semoga hidup kami sentiasa berada dalam keadaan selamat sejahtera, aman damai yang berpanjangan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Majlis diteruskan dengan bacaan Al-Quran. Justru itu majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Saudara Muhammad Akmal Faris bin Muhammad Azam dari kelas 2 Alif bagi mengalurkan bacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 1 hingga 11. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. Sallallahu alaihi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada saudara Muhammad Akmal Faris bin Muhammad Azam atas penyempurnaan bacaan Al-Quran sebentar tadi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, peristiwa hijrah merupakan sebuah sejarah yang telah ditulis dengan tinta emas secara sedar ataupun tidak sepanjang detik waktu yang silih berganti. Telah luput 1444 tahun hijrah, peristiwa hijrah meninggalkan kita. Namun setiap kali memperingati peristiwa ini, kita tidak akan terlepas daripada watak-watak utama para sahabat yang cemerlang berkorban jiwa dan raga, harta maupun kaum keluarga. Mereka adalah potret generasi khairul ummah, yakni umat terbaik, generasi model tauladan dan generasi Rabbani yang perlu menjadi contoh sepanjang zaman. Maka berhimpunnya kita pada hari ini jelas membuktikan satu bentuk kelangsungan dan kesinambungan dalam penghayatan dan memperingati peristiwa hijrah sesuai dengan semangat dan iltizam kita untuk terus mendaulatkan Islam sebagai agama terunggul, menjulang tinggi syiar Islam dan menjadikan umatnya masyarakat bertamadun, berpegang pada nilai-nilai mahmudah khususnya di sekolah ini dan di Malaysia amnya. Memetik ayat Al-Quran dari surah An-Nisa ayat ke-100, Allah SWT berfirman, barang siapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya,
kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wakas mewah yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mendengar ceramah oleh tuan penceramah kita, izinkan saya membacakan sebuah sedikit berita tentang ceramah jemputan kita pada hari ini. Tuan penceramah jemputan kita yang bernama Ustaz Muhammad Naim bin Sa'dun, beliau pernah berkhidmat sebagai guru dan warid di Sekolah Rendah Islam Ihya Al-Ahmadi dan Maha Ihya Al-Ahmadi. Beliau memiliki ijazah sarjana muda bidang ulum Islamiyah wa Arabiyah di Universiti Al-Azhar, Khairah, Mesir, dan kini sedang melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dalam bidang pengajian Islam di Open University Malaysia. Beliau pernah dinobatkan murabbi muda dan juara keseluruhan anugerah perdana bagi program realiti da'i muda Yadim. Beliau kini merupakan ahli pilihan tetap TV Al-Hijrah dan berkhidmat sebagai pendakwah bebas. Justru itu, majlis dengan penuh ta'zim dan mempersilakan dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Naim bin Sa'dun untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Pandan Mewah, iaitu Puan Nurliza binti Muhammad Noh. Seterusnya barisan guru-guru, murabbi, para asatizah, dan yang diraikan para pelajar-pelajar yang dikasihi Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah sarapan ke belum? Tengok macam ada yang lapar je. Yang lapar tu insya-Allah makan kat syurga. Amin insya-Allah. Baik, pertama-tama dan selamanya kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur kepada Allah kerana pada pagi yang baik ini kita sama-sama dihimpunkan oleh Allah boleh berada dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Kata ulama, siapa di dunia lagi boleh terpilih untuk duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga, insya-Allah dekat akhirat dia boleh terpilih untuk duduk di taman-taman syurga. Amin insya-Allah. Daripada depan sampai belakang, kanan jumpa kiri, jumpa kanan balik. Alhamdulillah. Ya, dalam banyak-banyak sekolah Ustaz pergi ni antara sekolah yang Ustaz tengok pelajar-pelajarnya dapat duduk dalam keadaan tenang, dalam keadaan baik. Jadi Ustaz harapkan kerjasama anda semua sehingga ke penghujung rancangan dapat perhatian yang baik. Boleh ke boleh? On tak on? Baik, sebelum Ustaz teruskan, sukalah untuk Ustaz mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa Ustaz bawa dalam pertemuan adalah selawat At-Tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman damman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin
نفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita, amin insya-Allah. Baik, sebelum kita teruskan, untuk tu Ustaz tanya dulu, ni habis berapa tu? Takut Ustaz kalau dah pegang mic, takut tak? Takut tak berhenti Ustaz, saya tanya siap-siap. Pukul 9? Okey, pukul 9. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kita teruskan, ya, mula-mula sekali Ustaz nak cerita dulu berkenaan tentang apa dia? Tentang niat. Kenapa kita datang sekolah, kenapa kena belajar? Ni dia. Ya, daripada kita muda sampai kita tua, minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampailah kita meninggal dunia, niat kita belajar mestilah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ni dia. Kenapa kena belajar? Belajar bukan sebab cikgu suruh, bukan mak ayah kita suruh, tapi kita belajar sebab apa dia? Pertama sekali, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, untuk menghilangkan kejahilan dalam hidup kita dan bantu siapa-siapa yang jahil, kita bantu dia. Sebab kita manusia antara makhluk yang mesti kena belajar. Tak macam kucing, tak macam ikan, tak macam ayam, tak macam beruang, tak macam burung yang berterbangan. Burung yang berterbangan tu, dia tak payah pergi sekolah, dia tahu untuk nak terbang macam mana. Ya, begitu ikan kalau duduk dekat dalam lautan, dia boleh pergi beribu batu dan kilometer, dia boleh patah balik tanpa perlu ada signal GPS, tanpa ada perlu signal 4G, 5G yang strong, ya, tak perlu ada iPhone 13 untuk patah balik, semua tak payah. Itu ikan. Itu juga dengan lembu. Kita tak payah tangkap gambar, ya, rumput, lembu-lembu ni, makanan awak rumput, tak payah. Antara Allah Ta'ala jadikan ciptaan-ciptaan selain daripada jin dan manusia ni, mereka dah ada ilmu tersendiri. Tapi manusia kalau tak belajar, kita akan menanggung kebodohan seumur hidup. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tak nak menanggung peritnya belajar, maka dia perlu menanggung peritnya bodoh seumur hidup. Siapa nak bodoh seumur hidup? Tak nak kan? Ni dia. Sebab tu baby ni masa kecil kita merangkak, nampak tek cicak macam coklat. Ni dia. Sebab apa dia? Tak erti lah. Memang kita lain-lain jenis daripada kecil, tak erti. Memang kena belajar supaya kita dapat betulkan cara hidup kita. Pertama sekali, adik-adik semua perlu kita faham duduk kat dunia ni untuk apa. Bila kita tanya seorang-seorang, itu yang Ustaz malas nak tanya. Nanti setiap orang jawapan tak sama. Betul tak? Hidup nak apa? Ustaz, hidup enjoy lah, kata dia. Ni dia. Kau buat apa duduk kat dunia ni? Ustaz, kita kena main PUBG, Mobile Legends, FF yang tak ada pintu tu dia. Dia. Ya? Maka sebab tu Ustaz tak nak tanya tu. Okey? Baik. Duduk kat dunia ni, pertama sekali kita kena tahu, adik-adik semua, kita ada beberapa alam yang perlu kita lalui. Pertama sekali, kita dah lepas dah alam ruh. Yang kedua, kita pergi pula yang namanya alam apa dia? Alam rahim. Perut mak kita selama 9 bulan. 9 bulan je, tak ada 9 tahun. Kau fikirlah macam mana 9 tahun, ya, dekat perut mak besar macam mana kan? Tu dia. Kemudian sekarang ke alam apa? Dunia. Alam dunia antara alam yang sekejap. Pejam celik 20, jam celik 40, jam celik 60, bimbang pejam tak celik-celik. Ni dia. Dunia antara alam yang sekejap. Lepas tu pergi alam mana pula? Alam laju je sebut dia. Kan? Kemudian yang kelima, alam akhirat, syurga atau neraka. Maka perjalanan hidup kita masih panjang. Ya, Allah Ta'ala tahu hidup kita ni memang kita suka berjalan. Allah bagi hidup ni perjalanan. Maka jangan ingat kita mati kata, mati macam tu saja. Kita ada alam akhirat, alam barzah yang akan dipertikaikan, akan diaudit setiap amal kehidupan kita. Ya, perlu memahami tentang hakikat tujuan kita dijadikan oleh Allah. Pertama, untuk mengabdikan diri pada Allah, menyembah Allah. Yang kedua, untuk kenal Allah. Yang ketiga, untuk menjadi khalifah pemimpin. Dunia ni punya besar, punya luas, manusia yang jadi pemimpin, bukan semut, gajah, kura-kura, bukan. Ya, Allah pilih manusia. Sampai Iblis jealous. Dia tak nak sujud pada Adam kerana, ya, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Wahai Allah, kau jadikan Adam ni daripada tanah yang busuk, aku daripada api. Kenapa pula aku nak kena hormat dekat Adam? Ni jealous. Setan jealous, cemburu, hasad, dengki. Jadi siapa-siapa yang ada hasad, dengki, busuk hati,
maka dia ada yang namanya penyakit iblis. Ni dia. Ya. Ada tak di antara kita yang hasad dengki? Ada. Dia tak boleh tengok kawan dia datang pergi sekolah naik helikopter, tak boleh. Ni dia. Ya. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Kemudian kita dijadikan oleh Allah untuk apa dia? Untuk yang namanya amar makruf nahi munkar. Tak boleh tengok orang buat jahat, kita kena tegur. Ya. Tengok orang yang mana belum boleh buat baik, kita bantu dia. Kemudian kita dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk apa dia? Ya, untuk saling memberi peringatan. Allahumma salli ala Muhammad. Tajuk kita pada hari ini berkenaan tentang hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni tajuk yang bukan kaleng-kaleng adik-adik. Ya, tajuk yang mana cerita Upin Ipin, cerita Power Rangers, itu tak apa, kita nak tahu sikit-sikit. Tapi cerita Rasulullah mesti kena lagi tahu. Ni dia. Tak kenal maka tak tahu kan? Tak tahu dulu. Tak kenal maka tak tahu kan? Dah tahu baru boleh cinta. Mana ada orang cinta dengan orang yang tak kenal? Mesti kena kenal dulu kan? Ni dia. Ya. Ada ke? Okey, cinta ni dia mesti dua. Pertama cantik, yang kedua baik. Ya. Kenapa kau cinta dengan dia? Muka dia dah huduh berkawah-kawah. Aku cinta dengan dia sebab dia baik. Ni dia. Ya. Kenapa kau cinta dengan dia? Dia tu dah lah perangai teruk, dia cantik. Ni dia. Ya. Dia salah satu je, sama ada cantik ataupun baik. Ya. Tapi Allah, Rasul memiliki dua-dua ni. Ya, Rasulullah ni diutuskan kepada kita semua sebagai Rasul akhir zaman. Rasul semua ada berapa? 25. Okey, siapa hafal? 1, 2, 3. Adam, Idris. Semangat. Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Baik. Bila sebut tentang subjek sejarah, cikgu-cikgu sejarah jangan marah. Ya. Kalau kita bahagikan peradaban manusia, maka manusia ini akan dibahagikan mengikut zaman batu, zaman besi, zaman apa lagi? Zaman tanah liat adakah? Ya. Tapi dalam Islam kita apa dia? Kita dibahagikan peredaran zaman ini mengikut kenabian. Ni ikut zaman Nabi Adam, Idris. Kita akan sebut zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Ni dia. Ya. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila sebut tentang kita sekarang ni berada pada zaman Nabi Muhammad. Zaman apa kita kata zaman umat Muhammad. Ini dia zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Ustaz sebut sallallahu alaihi Nabi Muhammad, ya adik-adik semua kena jawab sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi Muhammad Nabi Muhammad siapa yang berselawat mention nama Rasulullah sekali, Allah dan para malaikat akan mention nama dia sebanyak 10 kali. Kalau orang mention kita seronok tak? Seronok kan orang tag kita dekat TikTok ke, dekat Facebook ke, dekat Instagram ke, dekat apa lagi? Ya, awet mention kan? Ni dia. Nanti. Ya, Ustaz sebut, Ustaz ulas pasal awet ni nanti. Kamu sebut kan? Ni dia. Ya, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum Ustaz terlupa, Ustaz sentuh je lah terus. Ni dia. Ya. Jadi adik-adik yang dikasihi Allah sekalian, Rasulullah ni diutus untuk apa dia? Di makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak kita. Ni dia, bukan saja-saja. Ya, antara ulama sepakat hijrah Rasulullah daripada Mekah ke Madinah ni tujuannya untuk apa dia? Untuk menyelamatkan akidah. Kalau Rasulullah duduk saja kat rumah, maka membiarkan umat dalam keadaan lalai, leka, dalam keadaan kesyirikan, maka nerakalah tempat mereka. Kerana Islam selamat. Masuk Islam, masuklah syurga. Walaupun lambat sikitlah kadang-kadang. Yalah dosa banyak kan? Dosa couple, dosa apa lagi? Kan? Ni dia. Jadi Ustaz nak pesan lah. Tak payah tuding-tuding orang, tak payah. Masing-masing punya dosa. Okey? Ustaz nak pesan pada adik-adik semua, kalau nak bercinta tu bukan tak boleh, tapi nanti dulu, let lu tu. Ustaz, kenapa saya tak boleh bercinta lagi? Sebab pertama sekali muka kita tak siap lagi. Siapa dah siap muka dia angkat tangan? Belum, berkawah-kawah. Bulan tu lagi cantik. Muka kita tak siap lagi. Ustaz, bila muka saya siap? Bila dah meninggal, finally.
finally akhirnya macam ini muka kita. Kan? Sekarang ni belum. Ni yang awak suka sangat dengan awek-awek tu, dia belum langgar tiang lagi dah berkoyak sini. Kan? Yang jejaka-jejaka, yang acah-acah handsome ni kan, nanti besok dia masuk longkang dah berkoyak sini. Baik tu nanti dulu, relax dulu, relax. Ya, dia belajar jadi manusia yang adil. Adil maknanya apa? Meletakkan satu pada tempatnya. Sekarang tempatnya kita belajar dulu. Sampai masanya tercipta nantilah. Ni belajar dulu. Sebab apa dia? Kalau awak menghabiskan masa untuk apa dia sibuk benda sesuatu yang tak ada keperluan untuk waktu sekarang, maka apa dia kita akan tertinggal perkara yang sepatutnya kita boleh dapat pada waktu sekarang. Rugi. Sebab Ustaz bukan terus besar macam ni. Ustaz melalui zaman-zaman yang pernah bercinta-cinta monyet seperti anda semua kan. Kita pun tanya dengan kawan-kawan kita, awak bercinta ni berapa habis dah? 3,000. Macam mana boleh banyak sangat? Yelah, belanja skin ML dia, belanja apa dia? Belanja hero dia, belanja top up dia, kan? Habis je duit. Lalas penat je jaga jodoh orang. Lalas dia kahwin dengan orang lain. Betul tak? Jangan cinta. Relax. Kita fokus kepada cita-cita kita. Kan? Cita-cita awak nak jadi doktor, nak jadi pensyarah, nak jadi apa, kita fokus sampai masanya. Kan? Datang sekolah, sesama cikgu boleh kahwin. Contoh kan? Ni dia. Kan? Maksudnya apa dia? Kita kejar kejaya kita dulu. Cita-cita kita dulu. Jangan cinta. Sebab apa dia? Sebab couple ni hukumnya apa? Oh, tahu. Ni dia. Ingat adik-adik semua, ya, bukan babi je haram, couple pun haram. Ni dia. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, ni couple satu hal. Lagi satu hal apa dia? Berbangga dengan dosa. Dia upload di media sosial. Gambar dating, buat profile picture. Ni dia. Walaupun kamu hide story kamu, status kamu dengan cikgu ada account, second account Instagram tau. Hati-hati kamu ni. Jangan main-main. Ya. Ustaz nak pesan pada awak semua, bila kita post gambar couple kita dekat media sosial, belum halal. Ya. Kita kalau pegang najis babi anjing lebih mulia berbanding pegang orang yang belum kita nikahkan. Sebab apa dia? Sebab najis babi dan anjing kalau kita sentuh boleh disamak. Tapi kalau kita sentuh di orang belakang ni, maka kena humban dalam neraka Allah. Ni dia. Boleh taubat kan? Kalau sempat, kalau mati? Pandai jawab. Ya? Adik-adik yang dikasihi Allah sekalian, biasa orang cakap, Ustaz boleh taubat, apa kan? Tapi masalahnya sekarang pun tak taubat lagi. Kita post dekat media sosial ni, kita apa dia? Kita sedang promosi dosa dan promosi neraka. Ustaz tak pernah lagi jumpa akaun iblis dan syaitan promosi neraka. Kita promosi neraka. Adik-adik kita yang BBNU, budak-budak baru nak up, tengok, oh rupanya couple boleh. Tengok abang ni boleh pergi dekat Aeon, pergi ni dating sini, dating sini. Kita promosi neraka Allah Ta'ala. Ni dia. Jadilah orang beriman, dia promosi syurga, bukan ambil alih tugas setan untuk promosi neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tugas Rasulullah ni lah. Tugas Rasulullah menyampaikan dakwah, ya, mula-mula secara rahsia, kemudian secara terbuka, kemudian berdakwah di Makkah, ditolak. Kemudian Rasulullah pergi ke kota Taif untuk menyambung siri-siri dakwah baginda Rasulullah. Maka dihimpunkan kanak-kanak yang Rasulullah ingat mereka nak sambut Rasulullah, tetapi mereka semua telah dibayar, diupah untuk baling batu kepada baginda Rasulullah, sehingga penuh telapak kaki baginda Rasulullah dengan darah. Ini dia. Perjuangan Rasulullah penuh dengan ujian, yang mana caci maki. Kita ni tak boleh kena caci maki sikit, baru kena kutuk sikit, koyak left group kita dah. Ini dia. Kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana dihina, dicaci, bukan setakat dekat sekolah dia. Ya, Rasulullah dihina ni sampai orang ikut Rasulullah sampai ke pintu rumah. Saya nak tanya, pernah tak orang kutuk kita sampai ke pintu rumah, gemuk sampai depan rumah kita? Tak pernah lagi. Tapi Rasulullah ni orang follow Rasulullah sampai depan rumah. Kalau kita lah, kalau ada kawan kita yang kutuk sampai depan rumah, daripada sekolah dia ikut follow, dia kutuk kita sampai depan rumah. Kita sampai depan rumah, kita let dulu tadi. Kita masuk dalam, kita ambil parang. Kata lagi. Itu akhlak kita, tapi tak akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah, bila sampai je kat depan pintu rumah Rasulullah, apa kata Rasulullah? Panjang lagi ke? Kalau panjang lagi, boleh tak sambung esok? Kerana banyak lagi urusan saya nak buat. Rasulullah offer nak kutuk sambung besok. Ada tak kita yang mana kawan tengah kutuk, kejap. Tengah nak buat kerja sekolah, sambung besok.
Ada tak? Hebat akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kota Taif, dibaling batu dengan penuh telapak kaki baginda Rasulullah dengan darah. Rasulullah tak balas. Malaikat si offer, mari wahai Rasulullah, kita hempap mereka dengan apa dia? Dua gunung. Rasulullah tak kata silakan. Kalau kita kan, kalau orang kutuk kita, malaikat offer, ni macam mana bang? Kita hempap. Elok sangat kata dia. Hempap je. Kan? Tapi Rasulullah tak macam tu. Rasulullah angkat tangan, jangan. Wahai Allah, wahai Allah, mereka tidak tahu, wahai Allah. Aku doakan daripada tulang subi mereka lahir anak-anak generasi yang akan membantu agama Allah. Ni hebat akhlak Rasulullah. Memandang dengan penuh kasih sayang. Kita kalau tengok anak-anak murid kita yang nakal-nakal sikit, semuanya baik-baik. Cuma akhlaknya je yang buruk yang perlu kita baiki. Kita tak pernah membenci sesiapa. Kerana semua orang ada peluang nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang terbentang luas. Ini dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya, apabila siri dakwah Rasulullah di kota Taif tidak mendatangkan hasil, maka Rasulullah tidak berpuasa. Apabila rombongan daripada Madinah, yang dulu namanya Yathrib, tanah busuk, kemudian Rasulullah tukar kepada Madinah Al-Munawwarah, bandar yang bercahaya. Kemudian Rasulullah ada melihat orang-orang yang mana dia pergi menunaikan haji. Rombongan terakhir nak pulang ni, Rasulullah pujuk seramai 6 orang untuk memeluk Islam. Akhirnya dakwah Rasulullah ni diterima seramai 6 orang. Lalu mereka berbai'ah. Berbai'ah ni maknanya berjanji, maka dinamakan bai'ah Aqabah yang pertama. Apakah isi kandungan bai'ah Aqabah pertama? Perjanjian yang pertama itu iaitu jangan mensyirikkan Allah. Yang kedua, jangan apa dia? Membunuh. Yang ketiga, jangan berzina. Yang keempat, jangan menfitnah. Ini antara kandungan-kandungan perjanjian Aqabah. Seramai 6 orang memeluk Islam. Dan Aqabah ni apa yang namanya bai'ah ni maknanya perjanjian, berjanji dengan Allah, berjanji dengan Rasul untuk taat setia. Ini dia. Kemudian 6 orang ni balik Madinah. Ajak pula kawan-kawan, member-member yang lain, jom kita perlu agama Islam, agama yang indah, agama yang baik. Akhirnya dapat mengumpulkan kekuatan seramai 75 orang. Dibawa jumpa dengan baginda Rasulullah, berbai'ah sekali. Kemudian mereka ajak, wahai Rasulullah, jom pergi ke Madinah. Di Mekah ni Rasulullah mendapat tekanan hebat. Selama 3 tahun umat Islam diboikot. Nak beli makanan tak boleh, nak kahwin tak boleh, nak beli ubat tak boleh. Ada sahabat-sahabat yang terpaksa makan daun-daun kering. Diboikot. Maknanya kalau awak Islam, bila kita nak beli, Islam tak boleh beli. Nak sakit, nak beli ubat, Islam tak boleh. Didiskriminasi. Ketika itu Islam sangat ditekan. Ada yang dibunuh, ada yang diseksa. Maka diajak baginda Rasulullah dan juga para sahabat yang lain untuk berhijrah ke Madinah. Maka Rasulullah akhirnya terima pelawaan tersebut. Selain daripada arahan Allah, kemudian ajakan, kemudian juga yang ketiga strategi dakwah untuk menyelamatkan akidah umat Islam. Rancangan ini akhirnya diketahui oleh bapa jahil. Siapa dia? Abu Jahal. Abu maknanya bapa, Jahal maknanya jahil. Bapa kejahilan. Ustaz, kenapa namanya bapa kejahilan? Ini dia. Dia namanya sebenarnya sedap, namanya Abul Hakam. Tapi dia apa dia? Tapi sebab apa dipanggil Abu Jahal? Sebab dia dah tahu kebenaran, tetapi dia masih lagi, dia dah tahu dah Islam tu benar. Ada satu hari dia pergi mengintip Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, baca Quran dekat rumah, intip. Rupanya bukan dia je seorang intip, ada lagi kawan-kawan yang lain pun intip juga. Kan? Hari pertama lepas ni jangan intip Rasulullah lagi. Janji. Kali kedua pun rupanya bukan dia seorang, ada lagi kawan-kawan orang-orang kafir pun intip juga. Kau pun ada juga. Kau pun ada juga, buat apa di sini? Intip Rasulullah buat apa? Kali ketiga, tak boleh jadi ni, kenapa ni kita ni asyik bertemu je, intip Rasulullah. Apa pandangan kamu tentang Rasulullah? Abu Jahal kata, betul lah agama Islam ni adalah benar. Dia sendiri cakap benar, tapi apa dia tak nak ikut. Itu bapa kejahilan. Dia dah tahu dah benda tu betul, tapi tak nak ikut. Macam kita lah, dah tahu couple tu haram tapi masih couple lagi. Ni dia. Okey, baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, seterusnya, apabila rancangan Rasulullah nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah diketahui oleh Abu Jahal, maka Abu Jahal takkan duduk diam. Ni Muhammad kalau dia pergi ke Madinah,
Kemudian dia membina kekuatan baru, habis kita ni. Lalu dia berancang untuk membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bermitinglah mereka ini di satu tempat yang namanya Darun Nadwah. Di mana? Darun Nadwah, meeting. Meeting, dikumpulkan cerdik-cerdik pandai. Cerdik-cerdik pandai ke benda kan? Cerdik-cerdik pandai untuk pada fikir macam mana nak bunuh Rasulullah. Datang cadangan. Apa kata kita kurung Rasulullah, letakkan di tepi Kaabah, mati kelaparan. Cadangan ni tak diterima. Jangan ingat dekat Mekah tak ada pengikut Rasulullah. Ni dia. Nanti ada yang tuntut bela, ada yang serang, ada yang bantu Rasulullah. Jangan. Ya. Kemudian Abu Jahal, dia berpandangan, apa kata kita kumpulkan, ya, kita cari orang saduk seorang untuk bunuh Rasulullah. Cadangan ni pun ditolak. Tak boleh. Sebab kalau seorang je bunuh, nanti bila ya pengikut-pengikut Muhammad ya nak balas balik, maka mudah. Ni dia. Jadi cadangan ini ditolak. Ada seorang iblis bertopengkan manusia. Ni dia. Berubah jadi manusia. Ya. Kemudian dia memberi cadangan. Apa kata? Kita kumpulkan setiap daripada kabilah-kabilah ni seorang wakil untuk bunuh beramai-ramai Rasulullah. Sebab apabila kalau pengikut Rasulullah Muhammad nak balas balik, payah. Sebab apa dia? Ramai daripada wakil-wakil ni. Ya. Cadangan ini sebulat suara diterima. Maka berlakulah perancangan bunuh pada malam yang mana ya, telah dirancang itu oleh kerana Rasulullah ini nama pun Rasulullah mendapat apa dia? Ilham daripada ya, Allah Ta'ala melalui Jibril alaihi salam tentang apa dia? Supaya malam itu Rasulullah tidak tidur di tempat biasa. Ini dia. Maka Rasulullah pun menyuruh Sayyidina Ali bin Abi Talib untuk menggantikan tempat tidur Rasulullah. Ini dia. Wahai Ali, malam ni kau tidur tempat aku. Ya, kerana ada orang nak bunuh aku. Ini dia. Ini semua ilham yang Allah Ta'ala dah berikan. Kalau kita ada orang nak bunuh, tak ada orang bagi ilham ke kan? Ini dia. Tapi ni Rasulullah Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala jaga. Ya. Maka malam tersebut rumah Rasulullah telah mula dikepung. Ya, oleh puak-puak kafir dah kepung dah Rasulullah. Rasulullah bersama dengan sahabatnya iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu nak keluar rumah ni, tengok rumah dah penuh. Orang kepung rumah. Ini dia. Allah ilhamkan sekali lagi dengan Rasulullah membaca surah Yasin ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan di depan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, supaya mereka tidak dapat melihat. Ya, Rasulullah ambil pasir, Rasulullah baling ke kepala mereka, lalu mereka pun tertidur. Kemudian Rasulullah bolehlah melepasi mereka dan Rasulullah terus bertolak bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq ke gua yang namanya Gua confident tu penting. Gua Thur. Okey? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah pun pergi ke Gua Thur. Ya, bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Ni strategi dakwah. Rasulullah boleh je terus pergi ke Madinah, tetapi Rasulullah lepak dulu, relax dulu, tenang-tenang dulu. Bukan lepak lah kan, pergi stay dulu, bermalam dahulu ya, 3 hari. Di mana? Di Gua Thur bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian orang-orang kafir yang terbaring tadi, dah tertidur tadi pun terjaga. Kenapa pula berpasir kepala aku ni? Ya. Kemudian masuk je rumah Rasulullah, ya, dia pergi tarik selimut, jen. Ingatkan Rasulullah, tiba-tiba kan surprise, bukan. Siapa dia? Ali bin Abi Talib. Ya. Mana Rasulullah? Ali bin Abi Talib kata tak tahu. Ya. Rasulullah bersama dengan sahabatnya pergi ke Gua Thur. Ya. Abu Bakar bila sampai saja di pintu gua, ya. Apa dia? Ya, insun mata kaji, bukan itu. Ini banyak ni kamu cerita lama-lama dah. Kan? Sampai saja kat pintu gua tu, ya. Abu Bakar kata, "Wahai Rasulullah, bagi saya masuk dulu. Kerana kalaulah ada apa-apa yang berlaku, biar saya kena dulu." Ni dia, hebat. Ya, sebab itu sahabat ni sangat penting. Kita kena cari sahabat. Rasulullah sebut al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya ditentukan oleh siapa dia bersahabat. Kalau dia kawan dengan orang yang kaki vape, isap vape lah dia. Kalau dia kawan dengan perokok lah dia. Kalau dia kawan dengan orang yang kaki baca buku lah dia.
penting pilih sahabat. Yang menentukan diri kamu dua, ilmu dan sahabat. Kalau rasa sahabat ustaz, zaman sekarang ni nak cari sahabat-sahabat syurga payah. Sahabat dunia banyak. Ni dia. Ilmu lah. Ilmu yang membentuk kita, yang kita tahu ni betul, ni salah. Walaupun kita tak ada circle yang baik, tapi kita bina ilmu dan akhirnya kita boleh menentukan, buat pilihan, decide mana yang baik dan yang buruk. Pilih kawan yang baik. Ya, penting. Baik, seterusnya Abu Bakar masuk saja dalam gua, Rasulullah pun kepenatan berehat. Berehat, kemudian datanglah seekor ular. Ya. Dalam keadaan kepenatan Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar, ular mula menggigit. Gigit Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tak menjerit. Kalau kita dah jerit, aduh! Abu Bakar kalau jerit, terbangun Rasulullah. Rasulullah tengah sedap, lena tidur. Ya. Lalu menahan dia, tetapi yang tak boleh tahan adalah air matanya, lalu mengalir deras laju jatuh ke pipi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu terjagalah baginda, wahai sahabatku, mengapa engkau mengalirkan air mata, mengapa kau menangis? Lalu Abu Bakar sebut, ya, wahai kekasih Allah, sungguhnya aku telah digigit oleh ular. Kalau kita lah agak-agak, kalau ada ular, kita bawa member kita jalan-jalan kan, apa kita buat? Ular, gigit dia. Tapi tak kepada Abu Bakar, rela tadah diri untuk digigit. Untuk apa dia? Supaya Rasulullah dapat berehat dengan baik. Subhanallah, hebat ke hebat? Hebat. Akhlak yang dicontoh oleh Abu Bakar As-Siddiq yang tak ada pada zaman sekarang. Ni dia. Ya. Kemudian bermalamlah mereka selama 3 malam di Gua Thur, ya, sebelum menyambung perjalanan untuk sampai ke Madinah. Ya. Kemudian strategi yang seterusnya, Rasulullah telah mengarahkan beberapa orang untuk apa dia? Untuk melicinkan, untuk memudahkan, untuk bagi berjayanya, ya, proses penghijrahan ini. Lalu diamanahkan untuk siapa dia, Siti Asma binti Abu Bakar, ya, anak kepada Abu Bakar, untuk deliver makanan setiap hari. Sebab zaman dulu tak ada pandaput, grabfood kan. Ni dia. Ya, maka diamanahkan untuk hantar makanan setiap hari. Kemudian diamanahkan Abdullah bin Abu Bakar untuk reporter. Sebab zaman dulu tak ada WhatsApp. Ya, tak ada Discord, tak boleh nak lepak Discord, tak boleh kan. Yang tahu je tahu. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya, supaya apa-apa berita di Mekah yang perancangan bunuh ni dapat diketahui. Rasulullah relax dulu dekat Gua Thur, supaya apa dia, kalau terus pergi Madinah nanti perancangan gagal. Ya, perjalanan jauh 380 km daripada Selangor pergi ke Perlis. Naik unta. Bukannya naik kereta, naik train, naik helikopter, naik kapal terbang. Ya, kenderaan sekarang ni banyak airconnya, ada beraircon. Naik motor pun ada aircon. Betul tak? Ni, duduk di padang pasir di Arab Saudi, panas 40 ke 50 darjah Celsius. Ni dia. Taburan hujan setahun 4 kali je. Di Malaysia kejap-kejap hujan, kejap-kejap hujan. Betul tak? Ni dia. Sekali lagi broken hujan lagi. Yang tahu je tahu kan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, Ustaz nak cerita siapa-siapa yang hidup dia, ya, mempertahankan nafsu, maka Allah Ta'ala akan jadikan, ya, semua yang dipertahankan itu sumber kekecewaan yang amat dalam, kepahitan yang amat dalam. Faham ke faham? Cinta, cikgu suruh belajar, mak suruh belajar, bercinta. Allah akan jadikan orang yang awak, ya, lagi semakin cinta itu semakin tinggi awak daki, semakin kalau jatuh tu semakin pedih dan semakin hancur, semakin yang tahu je tahu. Tu yang makan tak kenyang, tidur tak lena, mandi tak basah. Apa mandi tak basah? Kan? Sia-sia je. Allah akan jadikan semua nafsu, semua dunia yang kita kejar, yang kita cintai, Allah Ta'ala akan jadikan ianya sumber bebanan yang amat dahsyat. Ya, bila kita cinta, bila sebut tentang cinta ni, awak semua baru nak belajar tentang cinta. Cinta ni 3. Pertama, cinta nafsu. Yang kedua, cinta fitrah. Yang ketiga, cinta kerana Allah. Cinta nafsu, dia akan membawa kepada penyesalan yang amat dahsyat. Ya, semua cinta nafsu, dia akan membawa penyesalan yang amat dahsyat. Ya, apa-apa, kalau kita makan, ya, bukan ikut keperluan, ikut nafsu, dia akan memberi penyesalan yang amat dahsyat. Awak makan,
Ya, besok sampai satu masa kena penyakit-penyakit macam-macam. Ni dulu kenapa boleh kena kencing manis Ustaz? Dulu waktu muda-muda saya bukan minum Milo, kunyah Milo, sedap Milo je. Dah kena kencing manis. Penyesalan yang amat dalam. Dalam hidup kita, apa-apa saja tindakan kita yang mana kita buat ni tindakan ikut nafsu, pasti penyesalan. Ini dia. Naik motor laju-laju. Ya, patutnya 80 kita bawa 180 kemalangan. Kan, patah sana patah sini. Penyesalan penyesalan. Semua siapa-siapa yang meletakkan nafsu di depan pasti penyesalan yang amat dalam. Ini dia. Semua dosa membawa kepada penyesalan. Kalau bukan sekarang, esok. Kalau bukan esok, lusa. Kalau bukan lusa, tulat. Kalau bukan tulat, tahun depan. Kalau tak kena zaman kita, kena kat anak-anak. Kalau tak kena anak-anak, kena kat cucu. Semua dosa akan menghasilkan penyesalan yang mendalam dalam hidup. Sebab itu jangan sesekali buat dosa. Kalau tak kena sekarang, Ustaz, okey je, saya kapal, okey je, tak ada apa-apa pun. Nanti sabar balik dulu. Sampai masanya kita tengoklah. Datang tunduk je menangis tu kan. Ni dia. Lepas tu sebab apa kita bercinta? Sebab kita ni sebenarnya kurang kasih sayang. Ni dia. Lepas tu kita duk sibuk bercinta, kurang kasih sayang. Kita tengok kawan-kawan kita yang kurang kasih sayang. Kadang cinta SS, syok sendiri. Orang tak sayang dia pun. Betul tak? Orang tak cinta dia. Ni dia. Sebab itu dalam kita nak kejar cinta pada Allah, cinta kepada Allah tu biasa, dicintai oleh Allah tu luar biasa. Ni Ustaz cerita pasal buat cinta pula ni. Ya, sebab ini satu fitrah. Yang kedua, cinta fitrah. Kita fitrah, cinta kita sesama mak ayah cinta kepada anak, guru-guru sayang pada kamu. Ya, sebab apa dia? Sebab nak mendidik kamu. Ini cinta fitrah. Dan cinta kerana Allah, inilah setinggi-tinggi cinta. Hanya cinta kepada Allah yang kita boleh bertemu semula kepada Allah. Siapa yang bercinta bukan kerana Allah, dia tak akan bertemu di akhirat nanti. Ya, sebab perpisahan kita bukan penceraian. Ya, kalau kita berkahwin, ya, kemudian kita akan bercerai, bukan itu sebab perpisahan kita di akhirat. Tapi perpisahan kita adalah seorang di syurga, seorang di neraka. Ini dia. Sebab itu siapa berkawan kerana Allah, dia akan bertemu di akhirat. Tapi siapa bukan berkawan kerana Allah, kerana nafsu, kerana bercinta, kerana nafsu, besok dia akan bergaduh. Oh, rupanya kau kawan dengan aku, rupanya sebab kau nak dapat kakak aku kantoi, kat akhirat baru kantoi. Kat dunia tak kantoi lagi. Rupanya kau buat baik dengan aku ada makna. Kan? Betul ke betul? Okey, baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambung perjalanan pergi ke satu nama yang namanya Quba. Di mana? Quba. Quba adalah satu tempat yang mana Rasulullah mula bina yang namanya masjid yang pertama di Madinah, namanya Masjid Quba. Di sana, ya, apabila Rasulullah berjaya saja sampai ke Madinah, antara asas pertama yang Rasulullah bina adalah masjid. Kerana masjid tempat penyatuan, bukan saja sembahyang. Masjid ni bukan saja tempat sembahyang, tapi tempat penyatuan, tempat apa dia? Tempat nak meeting, mesyuarat, ya, untuk mengeratkan silaturahim, ya. Itu dia. Ya, habis. Ya, secara ringkas berkenaan tentang hijrah baginda Rasulullah. Kemudian Ustaz nak pergi kepada penghijrahan diri kita, apa yang kita nak hijrahkan. Ini dia. Bila sebut tentang hijrah, apa yang kita nak hijrahkan banyak. Kerana adik-adik yang dikasihi Allah sekalian, saya banyak pergi ke sekolah-sekolah. Hari ini antara masalah anak-anak kita, iaitu apa dia? Mereka fikir macam mana nak kerja. Tingkatan 2, 3, 4 ya, dah kerja. Ada yang tingkatan 4, 5 dah kerja dah. Kerja GrabFood, PandaFood. Kerja apa lagi? Ya, kerja dekat restoran, kerja. Ya, sebab apa dia? Sebab nak sama macam orang lain. Ya, ada yang terpaksa jual buah pinggang sebab nak beli iPhone 13. Besok dah iPhone 16 menangis dia. Allah menyesal. Apa pula nak dijual ni? Ya kan? Ni orang yang dia fikir terlalu singkat. Sebab tu kita kena belajar. Orang belajar, dia tahu mana yang perlu, mana yang tak perlu, mana yang baik, mana yang tak baik. Kalau kita tengok orang yang mana dekat highway Ampang ni, kalau ada orang yang mana dia berdiri tengah-tengah, apa kita kata kat dia? Dia buat macam ni. Apa kita kata kat dia? Orang gila lagi? Kan? Bodohnya dia tu, betul tak? Kan? Sebab dia mencampakkan diri dalam kebinasaan. Macam itulah diri kita tak sedar. Banyak kebodohan yang kita buat. Kerana apa dia? Kerana akhirnya mencampakkan diri kita kepada kebinasaan. Contoh kapal. Akhirnya merugikan diri kita. Kita tak fokus belajar. Tengok cikgu ingat cikgu. Kamu pandang cikgu, rupanya kamu sedang mengelamun. Ini dia. Ya, pergi semayang, cikgu tengok kan, kamu pergi tutup mata, goyang-goyang sini. Ingatkan khusyuk. Cikgu bertanya, apa tip khusyuk kamu? Kamu anak ustaz ke? Tak.
Saya tak khusyuk pun. Habis tadi kamu tutup mata geleng-geleng nampak macam khusyuk. Tak. Sebenarnya saya fikir macam mana saya nak dapat awet lagi satu tadi. Ingatkan khusyuk. Nampak tak? Ni dia. Rugi orang yang mana kita kena belajar tentang priority. Apa dia? Priority, keutamaan dalam hidup. Ya, baru kita boleh berjaya. Ya, setiap di antara kita mesti kena cita-cita. Siapa-siapa yang sibuk bekerja sebab nak sama macam orang lain, ada telefon, ada motor, ya, ini satu pemikiran yang kita kata cuma boleh selamatkan awak mungkin 2 ke 5 tahun saja. Ingat, perjalanan masih panjang. Ya, jangan kita korbankan masa depan kita, belajar kita, ilmu kita. Sebab kita bukan di dunia ni semata-mata nak cari duit, nak makan. Kalau sekadar nak makan, kambing, kuda dekat hutan pun makan. Kita bukan sekadar nak cari makan. Ustaz nak sebut berkenaan tentang satu konsep rezeki, yang mana kita takkan dapat lebih daripada apa yang kita usahakan. Kita sibuk kerja cari duit, ya, zaman belajar ni nak dapat lebih, kamu tak akan dapat lebih daripada apa yang Allah dah tetapkan. Dan kalau kamu tak kerja, kamu tak akan makan pasir. Saya nak tanya, ya, kalau kita sekarang sibuk belajar, kita tak payah kerja macam orang lain, ada tak yang makan pasir? Cuma dia punya telefon mungkin telefon kentang lah, tak macam orang lain telefon sultan. Kan? Ni dia. Ya. Adik-adik yang dikasihi Allah sekalian, perlu kita faham peranan kamu belajar. Ni dia belajar. Faham apakah tugas kita duduk kat dunia ni. Yang pertama tadi Ustaz sebut mengabdikan diri pada Allah, menyembah Allah. Ini dia. Ya, kita duduk kat dunia sebagai hamba. Jadi bila sebut tentang hamba, kena solat. Berapa ramai anak-anak muda yang tinggal solat. Solat antara jenayah yang paling besar dalam agama. Siapa tinggal sembahyang, mana dia buat jenayah yang paling besar dalam agama. Ya. Kalau dalam mazhab lain, siapa yang tinggal sembahyang mati tidak boleh dikuburkan di perkuburan orang Islam. Tak boleh dikafankan, tak boleh dimandikan. Hujung Imam Syafi'i okey sikit. Kalau kena mazhab lain, naya kita. Ni dia. Siapa yang mana tinggal sembahyang dengan sengaja, Ustaz boleh qada Ustaz, kamu ganti 1 juta sekalipun takkan boleh bayar 1 rakaat yang kamu tinggal. Kamu tinggal sengaja tak solat subuh tadi, sengaja tak nak solat subuh, kamu meninggal dunia, kamu mati dalam keadaan lapar dan dahaga. Ingat, dalam kubur tak ada kowi. Ini dia. Faham ke faham? Ya. Dan neraka ni benda yang panas. Ustaz nak review sikit neraka. Biasa orang asyik unboxing iPhone je. Ustaz nak unboxing neraka pula. Okey, Ustaz nak sebut sikit. Mula-mula sekali mati. Setiap yang hidup pasti akan mati. Mana ada? Setiap yang hidup pasti merasai mati. Kenapa merasai mati? Yang pakai jam tolong jangan tembak-tembak Ustaz. Okey, Ustaz dah cukup cahaya dah. Okey? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, tahu-tahu awak je ada jam. Okey? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, seterusnya ya, berkenaan tentang dia macam kanak-kanak Rebina pula main cerita-cerita. Dulu masa tadika kan, kita ada punya perawat dulu kan. Tahu tak? Apa bahasa Jawa perawat lah. Bahasa korang Ustaz tak tahu apa. Zaman sekarang dah tak ada dah. Ada lagi? Baik. Sampai mana dah tadi? Okey, siapa tinggal sembahyang? Ya, baik. Pertama sekali Ustaz nak review tentang mati dulu. Mati ni sakit. Setiap yang hidup pasti merasai mati. Macam mana kalau kita tidur? Kalau kita tidur, kita ada rasa dia, makan ada rasa dia, baring ada rasa dia, semua ada rasa. Macam itulah yang namanya apa dia? Mati Allah bagi rasa. Macam mana rasa mati? Pertama, bagaikan direbus hidup-hidup. Yang kedua, bagaikan dilibas sebanyak 300 libasan pedang. Yang ketiga, bagaikan dicampak di pokok yang berduri lalu direntap. Yang keempat, ibu yang melahirkan anak itu baru satu daripada 99 sakitnya kematian. Kita tengok drama kan, senang je mati. Mati dah dia. Padahal mati itu sakit, tak ada tempat yang tak sakit. Kita ni kadang-kadang baru apa dia, sakit gigi je pun dah Allah, pening kita. Pergi bapak kita ajak kita pergi kenduri kahwin. Tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, pihak tuan rumah menyediakan 40 jenis makanan. Di depan ada cendol, di kanan ada ABC, di kiri kita ada aneka-aneka aiskrim dan sebagainya. Kita seronok kan. Sampai je Allah sakit gigi tangkap. Kita pun tanya urus dia, bang, bubur ada bubur? Sorry dik, bubur tak ada je. Minum air kosong je lah kita. Betapa pedihnya. Walaupun baru sakit gigi, kita rasa dah hilang nikmat. Bayangkan kita mati, semua nikmat Allah ambil. Semua tempat sakit daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Allahu Akbar. Ini dia. Ya, sebab itu kenapa Allah Ta'ala jadikan mati itu sakit Ustaz?
Jawapannya supaya apa dia? Supaya kita sedar mati ni benda yang besar yang perlu kita siapkan. Dan Allah Ta'ala surprisekan mati. Tak ada orang yang tahu bila dia mati. Betul tak? Pertama, Allah rahsiakan supaya kita tenang. Sebab itu kita pergi sekolah tenang. Kalau kita tahu kita keluar rumah kena gilis lori, tak ada siapa berani keluar rumah. Betul? Sebab itu, ya, kita boleh gelak-gelak. Kalau dia tahu dia mati hari ni, dia boleh gelak lagi tak? Kau kenapa tak gelak? Dia buat lawak, tak gelak. Asal kau ni? Aku nak mati 5 minit lagi. Betul tak? Allah Ta'ala rahsiakan kematian pertama supaya kita tenang. Yang kedua, supaya kita tak berleklu-leklu. Kalau kita tahu mati kita bila, kau tak pergi sekolah, leklu, aku mati umur 99 tahun. Panjang lagi masa boleh belajar tadi. Kan? Supaya kita tak berleklu-leklu, supaya kita bersedia sentiasa. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya? Allah Ta'ala jadikan kematian ni benda yang sakit, menyakitkan. Kemudian mati saja, kubur kita boleh jadi sebahagian daripada kawah-kawah api neraka ataupun taman-taman syurga. Kita tak mati, yang mati cuma jasad, kita cuma berpindah daripada alam ke alam lain, roh kita berpindah. Kita bila mati, yang mati tu jasad. Itu jangan bangga dengan kita punya luaran kita, outfit kita. Ya, Allah tak pandang luaran. Secantik macam mana pun kamu akan jadi mayat. Muka kamu akan jadi tengkorak. Walaupun handsome. Kan, bubur apa dia? Ku putih, fair lovely putih, tapi tangan gelap. Kan? Jangan kamu sibuk tentang luaran. Sibuk ni dalam. Allah tak pandang luaran kamu. Sama aja. Kaya, miskin, semua sama. Yang membezakan kita takwa. Dalam hidup, jadikan manusia yang ada nilai di sisi Allah. Bukan nilai dari sudut manusia. Nilai manusia tak ada apa-apa. Kita mati hari ni, orang tak pandang kita. Mana ada orang nak ajak main ML, PUBG, FF masa kita dah mati dah. Betul tak? Jadi manusia dinilai. Bila sebut tentang bertambah umur, bila kita di akhirat nanti tidak akan berganjak kaki kita di akhirat sehingga ditanya tentang 4 perkara. La tazulu qadama 'abdin hatta tus'al an arba'. Tidak akan berganjak kaki kita sehingga ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna, tentang umur kita apa yang telah kamu habiskan. Allah Ta'ala akan tanya. Daripada kamu tidur, kamu bangkit, daripada kamu bangkit, kamu tidur semula, apa yang kamu buat? Apa yang kamu buat duduk dalam bilik seorang-seorang? Apa yang kamu nampak dengan button Google tu? Apa yang kamu travelkan? Ini dia. Ya. Ingat, zina ni bukan zina mata saja, dia ada zina hati. Duduk dia kan tengah travel. Tak dengar ceramah rupanya. Yang tahu je tahu. Betul tak? Jangan travel. Ya. Allah Ta'ala tahu. Okey? Allah Ta'ala tahu, ya. Bizati sudur, apa yang ada dalam hati kamu sekarang ni, apa yang kamu tengah travelkan. Okey? Kamu kena fokus apa yang Ustaz sampaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, berkenaan tentang, ya. Kemudian yang kedua, apa dia? Tentang anjasadihi fi ma'abla, jasad kamu tentang apa yang kamu rasakan. Ya, muda-muda peparu nak pakai lama, jangan sibuk sangat isap pot, vape. Zaman sekarang ni canggih, cikgu-cikgu kena tengok, ya. Ni jam ni dia boleh kopak, dia boleh isap vape. Ala kantoi lah ustaz ni. Kan? Dekat jam tu, kita boleh kopakkan dia, kita boleh isap. Jangan. Macam-macam flavor sekarang ni, flavor Musang King je Ustaz tak jumpa lagi. Kan? Ustaz tanya kau isap apa dia? Flavor apa? Mangga, apa benda lah, blueberry lah. Musang King ada Musang King. Tak ada lagi. Ustaz ni yang bukan. Kan? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak payah. Sebab apa dia? Kamu nak pakai paru-paru kamu lama. Jangan kamu rosakkan. Besok Allah Ta'ala tanya, besok dekat akhirat, ni sebab apa rosak? Kenapa berlubang? Kenapa kena tebuk sini, kena cakap lubang dah. Banyak ni kita tengok di media sosial, anak-anak muda kita yang kena tebuk-tebuk dah. Ni sebab apa dia? Sebab rosak dah. Ya. Sebab itu hati-hati. Ya. Tadi pada awal Ustaz sebut, mana ada orang yang mana dia nak duduk, badan dia berdiri dekat highway Ampang, duduk macam itu, kita akan kata dia ni bodoh. Begitulah orang yang mana apa dia? Okey, dia tak sengaja. Husnuzon. Betul tak? Itu dia. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, seterusnya, ya. Ustaz dah lupa lah terus. Dapat cahaya iman tadi kan. Dah lupa terus. Okey, mana ada orang yang mana dia nak berdiri dekat apa dia? Dekat highway Ampang, dia nak apa dia? Ya. Dia nak, ya, biarkan memperbodohkan diri dia. Ya, melainkan dia itu adalah orang yang
Ya, begitulah juga mana ada orang yang mana dia sanggup nak rosakkan diri dia, melainkan dia itulah adalah orang yang bodoh. Mana ada kita pergi kantin, makcik, ada tak sesuatu makanan yang boleh rosakkan paru saya tu? Saya nak beli tu. Makcik tu kata apa? Bodohnya awak ni. Kan? Cuba jangan memperbodohkan diri. Saya cakap bodoh ni sebab ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sebut bukan bodoh lah, jahil, ya. Cuma itulah bahasa yang sesuai, ya, untuk kita supaya kita faham, ya, jangan kita buat tindakan yang bodoh, ya, supaya akhirnya kita rugi. Ini dia. Ya, duit kita ni lebih baik kita belanja mak kita makan, besar pahalanya, berbanding kita habiskan, ya, perkara-perkara yang tidak faedah. Ya, banyak benda-benda yang tidak berfaedah ni bila dah kecanduan payah. Baru ni beberapa hari lepas ada orang kaki minum ketum telefon saya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak minta tip macam mana nak berhenti minum air ketum. Ustaz pun kata, minta maaf lah, saya pun tak pernah ada pengalaman minum air ketum tadi. Macam mana saya nak bagi tip tadi? Tolonglah Ustaz, saya ni nak berhenti menggigil-gigil macam nak gila tadi. Nampak? Jangan kita cuba try benda-benda yang kadang-kadang, alah tak gangster lah kalau kau tak try. Kata dia. Kan? Try lah. Alah benda ni rare ni. Try. Bro, sorry, aku tak nak try masuk neraka Allah. Faham ke faham? Ni dia. Sebab rokok, vape semua dah difatwakan haram. Kerajaan kita dah bincang, ulama-ulama dah bincang haram. Mana lagi ulama? Kita ke mereka? Mereka lah, kita ulah dalam semak. Kan? Ni dia. Ulama dah bincang haram, kita ikut follow. Okey? Tak payah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Seterusnya Ustaz nak sebut berkenaan tentang, ya, pertama sekali tadi Ustaz sebut tentang neraka. Ya, belum bincang lagi. Neraka panasnya macam mana? Panasnya warna neraka warna apa? Warna hitam. Ya, mana dekat dunia api warna hitam? Ya, dekat akhirat api warna hitam. Ya. Kawak nanti kalau rasa-rasa nak buat dosa, pegang je telefon seorang-seorang, rasa macam nak search pelik-pelik tu kan. Pergi dapur, hidupkan api, cucur tangan. Ustaz, bolehlah Ustaz, saya boleh cucur. Kalau boleh, maknanya itu baru api dunia. Jangan mimpilah kamu boleh tahan api neraka. Kalau tak boleh, api dunia pun tak boleh, apalagi api akhirat. Ni dia. Ya, agak-agak nak buat dosa, agak-agak nak mencarut dia kan. Buka, tak boleh. Api dunia. Sebab dunia ni benda yang rugi. Siapa kerja dunia, dia rugi. Dia sedang merugikan diri dia. Siapa yang kerja dunia, dia sedang menguntungkan dunia orang lain. Sibuk melayan-layan, awet-awet tu, dia yang untung. Akhirnya kita ditinggalkan, sedih. Kan? Awak duk beli isap vape tu kan, yang untung orang. Kan? Orang yang isap minum air ketum tu, dia kata antara kerugian dia apa dia? Duit lah. Yang untung orang yang supplier ketum tu. Orang yang jual rokok tu untung. Kita rugi, dapat penyakit. Betul tak? Ya, sebab itu siapa kerja dunia, dia sedang menguntungkan dunia orang lain. Rasulullah sebut, ya, akhir zaman ramai orang cinta kepada dunia, kepada harta orang lain. Pelik ayat ni. Mencintai harta orang lain. Sebab, ya, kita keluar pagi, balik gelap, keluar gelap, balik pagi. Kita cari duit banyak-banyak, ya. Kita ingat kita boleh dapat. Kita kena faham hakikat dunia. Dunia boleh cari banyak tapi tak sempat guna banyak dan tak boleh guna banyak. Awak ada duit banyak mana pun, awak tak boleh makan banyak. Betul tak? Kita ada limit kita. Ya, tak boleh makan banyak dan tak boleh guna banyak. Ya, walaupun ada telefon tak boleh guna banyak. Bawa sekolah kena rampas. Betul tak? Tak boleh guna banyak. Terpaksa simpan telefon tu. Ya, ni dunia. Ya, kalau kita kumpul banyak, kita takkan dapat guna banyak dan tak sempat guna banyak. Akhirnya kalau kita mati, yang pakai telefon tu waris kita. Ya, kalau kita besok dah ada keluarga, dah ada kerjaya, kita cari duit banyak, berapa ramai orang yang meninggal dunia dalam keadaan apa dia? Dia kumpul harta yang banyak, dia tak sempat rasa. Apa ramai orang yang meninggal dunia, ya, umur 40 tak sempat rasa duit pencen, duit EPF. Ramai. Ni dia. Ya, sibuk kerja harta, sebelum subuh dah keluar tak solat subuh. Ustaz tadi bertolak pukul 6.20 pagi. Lepas solat subuh, Ustaz tengok jalan raya dah penuh. Ustaz husnuzan mungkin semua dah solat dah macam Ustaz. Kan? Ni dia. Ataupun dia solat di office. Tapi nak bagi tahu, tapi baru-baru ni Ustaz tak mampu husnuzan. Ya, baru-baru ni Ustaz ceramah di Shah Alam Seksyen 28 di sebuah masjid. Ustaz, baru ni Shah Alam kita tahu mendapat ujian daripada Allah, banjir besar. Ramai rumah-rumah tenggelam. Menyedihkan,
Ya, di sana apabila Allah Taala himpunkan mereka mangsa-mangsa banjir ini, ya, ramai orang tua-tua yang tak solat. Allah. Ni kalau kita sembahyang kat masjid surau, kita ingat dia sembahyang kat rumah. Rupanya bila dihimpunkan, rupanya kat masjid pun tak solat juga. Allah. Ni bila sebut tentang solat, Ustaz sebut tadi solat siapa tinggal dia merupakan jenayah paling besar dalam agama. Sebab apa? Siapa tinggal sembahyang, soalan yang pertama di akhirat yang Allah Taala tanya adalah solat. Siapa tak solat, benda lain Allah tak tanya. Maknanya kamu buat baik pada mak ayah, guru-guru, berapa juta kamu bantu sekolah, berapa juta kamu bantu mak ayah, buatlah kebaikan apa pun, Allah tak payah tanya. Kerana apa dia? Kerana kunci syurga adalah solat. Maknanya semua kebaikan tak diterima kalau tak solat. Ni dia. Sebab itu jaga solat. Pertama, sia-sia je, tak ada nilai langsung. Besok kita meninggal umur 60, ya tak ada nilai. 0 to 0, bukan 0 to hero. Kosong. Kamu buat apa duduk kat dunia ni? Ya, rugi, sia-sia. Kita duduk kat dunia, akhirnya kita dihumban dalam neraka Allah. Sebab itu jaga solat. Kita solat bukan sebab kita baik, kita solat kita sebab kita hamba Allah. Ini dia. Jaga solat. Ya, pertama, solat ini dia apa dia? Ya, solat ini perintah Allah. Ya, yang kedua, solat tanda kita berterima kasih dengan Allah. Saya nak tanya, kamu boleh melihat perlu bayar yuran? Banyaknya nikmat kamu dapat. Nikmat yang biasa kita lupa, nikmat kentut. Bayangkan kamu seminggu tak boleh kentut, datang sekolah muka biru-biru. Oh, kenapa? Aku seminggu tak boleh kentut. Pernah bayar yuran? Setiap kali kentut kena bayar? Tak bayar. Kentut, Allah Ta'ala bagi kita ada 360 sendi. Kita boleh melihat, kita boleh berjalan, kita boleh macam-macam nikmat yang kita dapat. Darah yang mengalir. Allah tunjukkan lagi betapa hinanya kita, supaya kita kembali pada Allah, rasa rendah diri. Allah Ta'ala jadikan dalam tubuh badan kita, kalau kita ambil pisau, kita koyakkan yang keluar apa? Apa ni darah ni? Najis. Penuh tak dalam ni najis? Yang kita ke hulu ke hilir bangga diri ni, perut ni dalam ni ada tai. Betul tak? Hina tak kita ni? Nampak tak? Tak sedar lagi. Ni dia. Sebab itu Allah Ta'ala suruh semayang. Jangan kita bangga. Jangan sampai kita sombong dengan Allah, sedangkan kentut pun busuk, tai pun busuk. Ustaz, saya punya tai bau perfume. Mandai no. Tak ada. Semua tai bau busuk. Tai bau busuk, darah penuh najis. Darah kita najis. Siapa boleh kata, Ustaz, darah saya bukan najis? Darah saya ni adalah apa dia? Aizak Faran. Mana ada? Allah Ta'ala tunjukkan ni semua supaya kita sedar diri. Ni dia. Itu pun ada yang tinggal solat lagi. Ya. Kamu sarapan tadi, sarapan pagi, yang sarapan lah, nanti mungkin breakfast dekat sekolah ke makan tengah hari. Kamu makan ni, setiap makanan yang kamu makan daripada rezeki Tuhan. Kamu duduk sekarang ni berteduh menumpang di bumi Tuhan. Ada rezeki, ada hati kamu nak langgar Tuhan. Allah. Hari-hari Allah turunkan rezeki, hari-hari kamu bawa dosa dari atas. Allah. Kalau kita, kawan-kawan hari-hari bagi duit, bagi tolong kita, dalam masa yang sama kita tikam belakang, kawan-kawan marah tak? Allah hari-hari turun rezeki, hari-hari kita buat dosa, Allah Ta'ala tak pernah shutdown kan, tak pernah off, tak pernah cut kita punya rezeki. Betul tak? Ini dia. Bayangkan Allah offkan 5 minit pernafasan kita, mati tak kita? Itu jangan sombong. Orang yang tinggal sembahyang, orang yang sombong. Ya? Baik, seterusnya. Ya? Yang seterusnya, yang kedua, apa yang kita nak hijrahkan? Ini Ustaz cerita tentang masalah anak-anak kita lah. Ya, sebab bila kisah Rasul Ustaz dah cerita apa yang kita nak terapkan, yang boleh kita bawa, iaitu hormat pada mak ayah. Ramai hari ini penderhaka pada mak ayah. Ustaz, mak ayah saya bukan betul sangat. Adik-adik, Allah perintahkan taat pada mak ayah ni bukan sebab mak ayah kita ni baik ataupun tak baik, tapi sebab perintah Allah. Hatta mak ayah kita kafir sekalipun, kita wajib taat selagi mana mak ayah kita tak suruh buat jahat. Siapa mak ayah dia kafir angkat tangan? Tak ada. Kalau tak kafir, lagi wajib taat. Alah Ustaz, mak ayah saya janji nak beli iPhone 13, sampai sekarang dia tak tunai janji. Salah mak ayah kita tetap ada, salah guru-guru tetap ada, kerana semua manusia, betul tak? Tapi adakah adil kita menafikan kebaikan yang mereka buat, berjuta kebaikan, dengan sebab satu kesalahan kita derhaka? Tak adil langsung tak adil. Banyak kesalahan kita. Ustaz, macam duduk kat rumah saya, tahu saya banyak salah. Kita sama je. Waktu kecil-kecil kita lagi banyak salah, betul tak? Ya, waktu kita tengah jadi baby tu, mak ayah kita baru nak start enjin, nak pergi surau. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunyi azan, mak ayah kita nak pergi sembahyang. Ya,
Menangis pula budak ni. Dah pegang, dikencingkan, ceret. Aduh, kencing. Masa kita kecil-kecil, kita lupa kita banyak buat salah pada mak ayah kita. Ya, kita lupa siapa yang ajar kita boleh bercakap. Dah pandai bercakap, melawan mak ayah. Mak ayah kecil hati, dek, kalau dulu ayah tak ajar kau boleh bercakap, kau bisu sampai hari ni. Tapi hari ni dah boleh bercakap, kau melawan ayah, dek. Dalam hati je. Ayah tu kadang-kadang dalam hati je. Mak tu kadang dalam hati je. Jangan sesekali guriskan hati mak. Walaupun waktu raya mak kata apa dia, mak dah maafkan dah. Betul mak dah maafkan, tapi terasa tu masih ada sampai hari ni. Sebab kalau kita ambil paku, kita cocok dekat kayu, kita cabut, lubang tu tetap ada, kesan tu tetap ada. Macam itulah kalau kita sakitkan hati orang, walaupun dia dah maafkan, kesan tu tetap ada. Tanya member yang kau pernah kutuk dulu. Walaupun dia dah maafkan, kesan ada tak? Ingat tak yang mana kawan kita pernah kata bodoh kat kita masa darjah 1, ingat tak? Ingat. Nampak? Ingat. Lepas tu jangan sesekali buat jahat. Walaupun dah minta maaf, kesan tetap ada. Ni dia. Ya. Baik tu jangan sesekali derhaka pada mak ayah. Siapa derhaka pada mak ayah, guru-guru, derhaka kepada mak, dia buka satu pintu neraka Allah. Derhaka kepada ayah, buka satu pintu neraka Allah. Ni dia. Sia-sia duduk kat dunia ni, kaya macam mana pun kamu, kalau kamu tak dapat redha mak ayah, kamu haram bagi kamu syurga. Kamu lari daripada rumah, kamu pergi kerja kat KL, kemudian kamu jadi orang kaya, kamu letak rumah mak ayah kat rumah orang tua-tua, mak ayah tak redha kamu, haram bagi kamu syurga. Sekaya apa pun kamu, akhirnya kamu dihumban dalam neraka, tak ada guna langsung. Kerana dunia sifatnya tak tetap. Hari ni kamu kaya, tapi berapa hari kamu boleh kaya? Hari ni kamu ada jawatan, berapa hari boleh jawatan? Sampai masa kamu akan pencen, sampai masa kamu akan mati. Yang mana apa dia? Kamu masuk dalam kubur, kamu hadap. Di akhirat nanti, penyesalan yang tak ada ubat. Ni dia. Masa sebab itu jangan derhaka kepada mak ayah. Walaupun mak ayah kita jahat macam mana pun, jangan derhaka. Bukan jadi lesen untuk kita boleh derhaka pada mak ayah dan juga guru-guru. Yang seterusnya, ya, baca Quran. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti kubur. Walaupun Ustaz datang rumah saya, rumah kau banyak lampu-lampu. Ustaz, terang benderang. Ni dia. Ya, bilik ada berapa bilik? Tak apalah Ustaz, sembang dengan mak saya lah. Makcik, bilik ada berapa? Bilik ada 16. Anak makcik 3. Luas tu makcik? Sempit. Kenapa pula sempit? Sempit Ustaz. Dah ada saya sempit, tengok anak-anak saya. Ustaz pergi masuk bilik pertama. Masuk bilik pertama tengah macam itu ke depan TikTok. Kan? Apa benda budak ni buat? Pergi bilik yang kedua pula. Kan? Tengok nangis. Menangis. Ingatkan tengah baca Quran ke apa? Menangis. Rupanya apa dia? Tengok Korea. Dek, kau faham ke bahasa Korea? Tak faham. Habis tu baca subtitle Ustaz. Baca subtitle menangis-nangis. Quran ada subtitle tak pernah menangis. Allahu Akbar. 5 minit lagi. Sebab Ustaz tahu habis 8.30, tapi tadi cakap pukul 9. Ustaz pun drag je lah. Kan? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Seterusnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bilik yang ketiga. Pergi bilik yang ketiga, jeng. Ya. Bilik yang ketiga. Ya. Tengok anak tu sibuk main PUBG Mobile Legend. Bukan legend mana pun. Pakai Laila je. Kan? Ya. Yang tahu je tahu. Okey. Ya. Kemudian kalau kalah duk jerit-jerit. Kau main game sebab apa? Nak bagi tenang pemikiran. Aku tengok kau makin stres. Betul tak? Mak dia sambut, betul Ustaz. Anak saya ni bukannya hilang stres, bertambah stres. Kadang saya pun stres. Kalau dia tengah kalah, semua binatang kat zoo keluar Ustaz. Betul tak? Ustaz pun Ustaz cakap makcik, ya. Beginilah, ya. Mari saya bawa pergi satu rumah. Ya, kenapa Ustaz? Saya pun bawa pergi satu rumah, kan. Kenapa Ustaz? Assalamualaikum, makcik. Salam. Ustaz, jangan naik ramai-ramai, roboh nanti. Makcik, berapa bilik makcik? Ada satu je. Anak 5. Ish, ramai je. Mesti sempit. Tak Ustaz, lapang je. Macam mana boleh lapang? Ustaz, anak-anak saya 5 baca Quran setiap hari. Lapang hati saya. Ni makcik, ya. Nak lapang bukan rumah yang besar, tapi apa dia? Anak-anak yang soleh yang mewarnai rumah kita dengan Al-Quran. Rasulullah sebut rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti kubur. Jadi sekadar itulah perkongsian Ustaz pada hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat yang banyak. Jangan tepuk tangan lagi. Mari kita
Sebelum tepuk tangan, tadah tangan. Okey, tadah tangan. Dan ustaz minta tolong amin tak payah bersuara. Kita aminkan dalam hati dengan penuh khusyuk tawaduk, mohon kepada Allah yang Maha Esa, mudah-mudahan diperkenankan doa kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wahai Allah, ampun dosa-dosa kami yang berlonggok tinggi banyak ya Allah. Dosa yang kecil maupun dosa-dosa kami yang besar. Dosa yang kami sedar maupun yang kami tak sedar. Wahai Allah, api laita ya Allah. Api laita pun kami tak sanggup menahan panas. Macam mana kami perlu menanggung paritnya pedihnya api neraka-Mu ya Allah. Kematian sedang menunggu kami ya Allah, sedangkan kami berlet-lu ya Allah. Wahai Allah, apabila kematian itu datang, sudilah ya Allah orang-orang saleh menguruskan jenazah kami, mandikan kami dengan air yang perlahan kerana sakitnya sakaratul maut. Dikafankan kami perlahan, dibaluti kain kafan kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut. Diletakkan kami di liang lahat itu perlahan kerana sakitnya sakaratul maut. Tak kala mana seorang-seorang demi seorang tinggalkan kami seorang-seorang dalam kubur, jangan biarkan kami seorang-seorang ditemani kalajengking dan ular. Adalah kiranya orang-orang saleh mendoakan kami. Wahai Allah, kami yang berdatangan ini ya Allah, kami hanya pendosa tanpa noktah. Wahai Allah, bersihkan hati kami daripada kekotoran zina, zina mata, zina hati dan zina perbuatan. Wahai Allah, kami hanya insan yang lemah. Hari-hari Kau beri rezeki pada kami tanpa henti. Rezeki cahaya matahari, rezeki boleh melihat, rezeki boleh berjalan dan banyak lagi nikmat yang Kau berikan. Tapi kami gunakan nikmat ini untuk melawan-Mu ya Allah. Kami guna mata untuk melihat benda yang haram. Kami gunakan telinga untuk mendengar benda yang haram. Kami bercakap benda yang haram. Dan banyak lagi benda yang haram yang kami lakukan. Dan semua itu yang menyebabkan kami dihumban dalam neraka-Mu ya Allah. Wahai Allah, neraka-Mu panas ya Allah. Sesungguhnya pakai seliput api neraka pun boleh menggelegak kepala ya Allah. Wahai Allah, apabila kematian itu dah datang ya Allah, maka kami akan mula saja bermalam di malam pertama di alam barzah. Tak kala mana kami ya Allah didatangi oleh dua malaikat ya Allah. Munkar dan nakir itu akan menyoal kami ya Allah. Sesungguhnya iPhone kami ya Allah, sesungguhnya telefon kami, duit kami dan semua kawan-kawan kami, follower kami tak ikut kami untuk kami boleh menjawab soalan kubur itu nanti ya Allah. Wahai Allah, kami bimbang kami dirotan dengan malaikat itu sehingga masuk 70 hasta ke dalam bumi ya Allah. Dan ketika mana kami mula dibangkitkan semula di mahsyar ya Allah, tak kala mana kami perlu berdiri selama 70 tahun. Ketika mana kami dihimpunkan dan malaikat mula mengelilingi jin dan manusia ya Allah, kami berdiri di mahsyar itu nanti ya Allah, dalam keadaan ya Allah peluh itu mula mengelilingi kami ya Allah, mula membanjiri kami sehingga ada paras dagu dan sehingga ke paras mulut ya Allah. Wahai Allah, mudahkan urusan untuk kami diaudit satu persatu amal kami ya Allah. Wahai Allah, tak kala mana ya Allah kami ya Allah mula ya Allah nak diletakkan timbangan mizan kami nanti ya Allah, letakkan ya Allah amal-amal kami ya Allah dan beratkan kami ya Allah amal yang baik itu ya Allah. Tak kala mana kami mula meniti di titian sirat itu ya Allah, yang mana bawahnya kawah-kawah api neraka perjalanan ribuan tahun, jambatan yang mana rambut dibelah 7 itu ya Allah, mudahkan kami untuk kami meniti di titian sirat itu ya Allah. Sesungguhnya perjalanan hidup kami ini penuh dengan tipu daya ya Allah. Selamatkan kami daripada tipu daya dunia ini ya Allah. Wahai Allah, kasihani mak ayah kami ya Allah, yang sekarang ni berpanas-panas bekerja ya Allah, sedangkan kami ya Allah diatapi dengan bangunan ini ya Allah. Walaupun ada di antara kami yang kena cahaya panas ini ya Allah, tetapi ya Allah api neraka jauh lebih panas ya Allah. Mak ayah kami yang kerja jauh lebih panas ya Allah. Sesungguhnya kehidupan ini ya Allah penuh dengan tipu daya ya Allah. Kami yang berdatangan ini ya Allah, kami yang berdatangan ini ya Allah, mudahkan kami dalam urusan pembelajaran kami ya Allah. Wahai Allah, kami banyak menipu mak ayah kami ya Allah. Mak ayah kami pesan untuk kami belajar, kami datang sekolah, kami banyak main-main. Kami bercinta ya Allah, kami mengganggu kawan kami belajar ya Allah. Wahai Allah, maafkan kami di atas amanah ini yang telah kami langgar ya Allah. Wahai Allah, walau sehina mana dosa kami, walau sekeji mana dosa kami ya Allah, walau segunung mana dosa kami, walau sebanyak mana dosa kami ini ya Allah. Ya Allah, sudilah ampun dosa kami. Pada siapa lagi kami mohon pengampunan ya Allah. Wahai Allah, kesian kat kami hanya pendosa ya Allah. Mudahkan kami ya Allah untuk kami masuk ke jannatul firdaus-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan tadi ceramah yang telah disampaikan dengan kajian juga pada
Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat menambahkan ilmu dan dijadikan amalan dalam kehidupan seharian kita sebagai umat Islam. Majlis yang ini merakamkan sebuah terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aim bin Sa'adah atas penyampaian ceramah tadi. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan persembahan saja yang akan dipersembahkan oleh saudara Muhammad Firman Syah bin Fairuz dari Kelab 4 Perniagaan. Majlis yang ini menyebut dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firman Syah akan mendeklamasikan yang bertemakan semangat juang. Jadikan Rasul untuk dicontohi. Semangat juangnya tak mampu dinafi. Bersama teman Waimah sendiri, seharusnya untuk kita teladani demi kehidupan kita setiap hari. Semangat belajar maupun agama harus diperjuangkan dengan saksama. Yang tua dan yang muda, miskin ataupun kaya, harus mempunyai semangat juang yang sama. Para Rasul, perjuangkan agamamu, cari ilmu tanpa jemu. Jangan dilupa semangat juangmu, kerana ada kejayaan yang sedang menunggu. Dengan semangat ini, negara maupun umat Nabi tak akan dapat dikuasai dan juga dieksploitasi kerana semangat juang yang tinggi. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada saudara Muhammad Firman Syah bin Fairuz atas persembahan sajak sebentar tadi. Bagi menghargai jasa yang telah diberikan oleh pelajar dan dalam aktiviti-aktiviti yang telah diajarkan oleh pihak sekolah, khususnya aktiviti panitia pendidikan Islam, pihak panitia pendidikan Islam berbesar hati menganugerahkan tokoh hijrah peringkat sekolah bagi tahun 1444 Hijrah kepada pelajar yang telah terpilih. Dengan ini majlis mempersilakan Puan Pengetua Puan Liza binti Haji Muhammad Noh diiringi Puan Hamidah binti Osman dalam keadaan hal Irwan Murid untuk menyampaikan anugerah tokoh hijrah bagi tahun 1444 Hijrah peringkat sekolah. Dijemput dan dipersilakan. Anugerah bagi tokoh Hijrah 1444 Hijrah peringkat sekolah bagi pelajar lelaki. Majlis dengan segala hormatnya, persilakan Saudara Muhammad Firman Syah bin Fairuz dari kelas 4 Perniagaan. Dijemput dan dipersilakan. Tanggal 1, 2, 3. Seterusnya, anugerah bagi tokoh mahir hijrah bagi pelajar perempuan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Saudari Mulyana binti Abdul Rahman dari kelas 4 Sosial 1. Okey, sini 1, 2, 3. Lagi sekali 1, 2, 3. Di kesempatan ini juga pihak majlis berbesar hati untuk memberikan cendera hati sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kepada tuan penceramah yang telah sudi berkongsi ilmu dan pengalaman sebentar tadi. Majlis dengan segala hormatnya menjemput yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aim bin Sa'adah untuk menerima cendera hati. Dijemput dan dipersilakan.
1, 2, 3. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada